Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba wal hazana idza syi'ta rabbi sahla. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an mashayikhina wa 'an asatizatina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma hdina li ahsanil a'mali wa ahsanil aqwal فإنه لا يهدينا إليهما سواك وقنا اللهم سيئ الأعمال وسيئ النوايا فإنه لا يقينا منهما سواك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Saudara penerbit Al-Ustaz Mahathir Syahrudin, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnianya dapat kita bertemu dalam satu majlis ilmu walaupun kita tidak melihat antara satu sama lain. Hakikatnya menuntut ilmu ini tidak ada noktahnya. Itu sebab disebut dalam sebuah hadis sahih Nabi SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap orang-orang yang Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis lain, walaupun hadis ini lemah tetapi maknanya sahih, Nabi pernah menyatakan idza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah fala burika li fi tulu'i syamsi dzalika al-yawm. Maksudnya, bila datang kepadaku satu hari yang tidak bertambah ilmu yang mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah diberkati hidupku pada hari itu. Artinya Nabi SAW mustahil, Nabi bukan macam kita, tetapi message yang dikemukakan dalam hadis ini untuk kita semua supaya kita berusaha untuk mencari ilmu. Tidak cukup setakat mendengar dalam program-program yang diadakan seperti ini, kita hadir ke majlis ilmu, berjumpa dengan guru-guru, kita membaca. Selagi perkara tersebut bukan merupakan asas-asas yang memerlukan kepada bimbingan guru yang mursyid, tidak ada masalah untuk kita membaca. Bahan-bahan bacaan terlalu banyak pada hari ini untuk kita perolehi bersama. Membaca menyebabkan minda kita semakin subur, menyebabkan neuron-neuron sel yang berada dalam fikiran kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin diimarahkan. Fikiran kita ni berlainan daripada memori komputer. Perkara ini dikaji oleh masyarakat barat dalam satu isu Reader Digest pada bulan Mei yang lepas, how to boost your memory, bagaimana nak mempertingkatkan kekuatan memori anda. Disebut antaranya ialah kita hendaklah melakukan fokus dalam perkara yang kita lakukan itu. Dalam satu maklumat yang kita nak cari, ilmu yang kita pelajari, kita kena fokus. Nombor 2, kena ada study group. Kita buat benda tu, mencari ilmu bersama dengan kawan-kawan yang sama-sama cintakan ilmu. Masya Allah, saya dapati di banyak tempat orang-orang manusia ni, golongan manusia, orang-orang perempuan terutamanya, begitu bersungguh-sungguh mengadakan kuliah-kuliah. Syabas diucapkan kepada mereka. Dan mudah-mudahan perkara ini berterusan hidup kita, minda kita dengan sebab berada kita dalam majlis ilmu. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, menceritakan kelebihan ilmu, ada satu athar. Bila seseorang tidak hadir ke majlis ilmu dalam masa kurang daripada, lebih daripada satu tempoh, 40 hari, satu riwayat kata 14 hari, menyebabkan hati itu akan kematu, hati itu jadi keras, tertutup, susah untuk menerima hidayah Allah. Wallahu alam. Dalam pertemuan yang lalu kita ada bincangkan tentang apa yang merujuk kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang awal, yang kedua, yang ketiga menceritakan kebenaran peristiwa insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Perkara ini dikonkludkan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya dengan kata-kata beliau,
Hadha amrun muttafaqun alaihi bainal ulama anna insyiqaq al-qamar qad waqa'a fi zamanin nabi wa annahu kana ihdal mu'jizat al-bahirat. Ayat yang pertama, kedua membuktikan bahawa peristiwa ini benar-benar telah berlaku dan dia tidak perlu diragui. Ia cukup jelas merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab tauhid, dalam bab akidah, melihat perkara-perkara yang bercanggah dengan akal dibahagikan oleh ulama akidah kepada beberapa jenis. Nombor satu dipanggil mukjizat. Ini merupakan perkara yang berlawanan dengan akal, dikurniakan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Dan mukjizat semuanya sudah tamat, melainkan Al-Quran sahaja dengan kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, mukjizat ini terus berkekalan seperti yang dijanjikan olehnya. Ini merupakan mukjizat yang tidak ada noktahnya, infinity. Yang kedua dipanggil irhas. Irhas ini merupakan satu perkara yang bercanggah dengan akal berlaku kepada seseorang manusia sebagai tanda bahawa kelak dia akan dipilih menjadi Nabi. Ini namanya irhas. Yang ketiga namanya al-ma'unah. Al-ma'unah merupakan satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang salih. Contohnya, diberikan kepada Maryam, ibu kepada Nabi Isa. Diberikan makanan, buah-buahan pada bukan musimnya. Dan ada yang menyamakannya dengan karamah. Karamah ni anugerah Allah kepada wali-walinya, orang-orang yang beriman. Yang keempat namanya sihir. Sihir juga merupakan perkara bercanggah dengan akal, tetapi dia merupakan satu mainan syaitan. Dan ada juga namanya istidraj. Istidraj maknanya satu kelebihan dikurniakan kepada seseorang supaya dia semakin hari semakin lalai, semakin dia sombong, takbur, ujub, lalu semakin hari semakin jauh dia daripada rahmat Allah. Na'udzubillahi min zalik. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, perkara ini merupakan satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam pertemuan yang lalu kita telah merasionalkan hakikat dekatnya kiamat dengan kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerusi perbincangan ayat daripada surah yang lain, bahawa waktu yang Allah berikan ini kita yang terasa panjang. Sebenarnya dia merupakan pendek. Dia sangat pendek. Bila kita akan sedar perkara yang sebenarnya, kita sedar bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, barulah kita melihat sebenarnya umur yang diberikan itu tidak panjang pun. Ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah wa ma kanu muhtadin. Dikatakan bahawa orang-orang yang mendustakan Allah ni sangatlah kerugian. Bahawa dia akan menyumpai melihat hakikat yang sebenarnya, barulah disedar kehidupan di dunia merupakan waktu yang sangat singkat. Para pendengar yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita melihat kepada ayat yang seterusnya. Ayat ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ. Maksudnya, ayat yang ketiga, mereka mendustakan Nabi Muhammad mengikut hawa nafsu mereka. Setiap urusan telah ada ketetapan ditentukan oleh Allah. Sesungguhnya telah sampai kepada mereka menerusi Al-Quran sebahagian daripada kisah-kisah umat yang terdahulu yang mengandungi perkara yang mencegah dengan sekeras-kerasnya daripada sifat kufur itu. Demikian itu sebagai hikmah, pengajaran lengkap, tetapi segala peringatan tidak akan berguna bagi mereka yang ingkar. Menurut apa yang dikemukakan oleh Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, daripada riwayat yang dikemukakan oleh daripada Qatadah, Mujahid, untuk menyatakan bahawa ayat Allah Subhanahu Wa Taala di sini menyatakan nombor satu, ayat kedua, sihrun mustamir. Sihrun mustamir sebenarnya merujuk kepada sihir yang berterusan. Menurut Al-Imam As-Sawi, dijelaskan tentang sihir mustamir ini, ayat kedua merujuk kepada dua perkara, iaitu yang pertama daim, yang kedua maknanya qawiyun, yang ketiga diambil perkataan mustamir ini daripada istimrar. Istimrar ini sebenarnya yang paling tepat. Istimrar dalam bahasa Arab maknanya berterusan, maknanya continuous, maknanya tidak ada noktahnya. Orang-orang musyrikin melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW, iaitu membelah bulan, mereka mengatakan ini sihir yang tidak ada penghujungnya. Ini merupakan sihir yang nyata. Jadi yang tepatnya, kata Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, daripada pandangan dia kemukakan oleh Qatadah dan Mujahid, istimrar, mustamir ini maksud di sini merujuk kepada istimrariyah, merujuk kepada benda yang bersifat berterusan, bukannya merujuk kepada qawiyun, bukannya merujuk kepada daimun dari sudut bahasa. Kemudian ayat ketiga, mereka mendustakan dan mengikut hawa nafsu mereka. Berkata Syekh Qutb dalam tafsirnya fi Zilalil Quran, sebenarnya manusia
bila dia merasakan apa yang ada pada dirinya lebih baik daripada apa yang dikemukakan dalam Islam, dia sudah pun mengikut hawa nafsunya. Cukup mudah dalam banyak contoh kehidupan, bila kita merasakan apa yang ada pada diri kita, kita tak mahu ikut Quran, tidak mahu ikut sunnah. Kita merasakan apa yang kita proposkan, apa yang kita pegang selama ini lebih baik, maka sebenarnya kita mengikut hawa nafsu kita. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kemudian wa kullu amri mustaqar. Di sudut bahasa Arab, ia merupakan satu jumlah musta'nafah li taqrir butlan ma qaluhu min at-takdzib wa itba'il ahwa. Ay kullu amrin min al-umur muntahin ila ghayatin. Fal khairu yastaqiru bi ahli al-khair wa syarru yastaqiru bi ahli syarr. Dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ketiga ini, sebenarnya manusia ini kerja berdakwah kepada mereka perlu dijalankan. Tetapi kalau dia ini merupakan orang yang tidak akan mengikut dakwah, sampai bila dia tidak akan mengikutnya. Dan di sini teringat saya kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannadah, ma ta'arafa min talaf wa ma tanakara min ikhtalaf. Manusia ni hakikatnya di sisi Allah, ketetapan Allah daripada kejadiannya sejak hari ke-120, hari bulan ketiga ciptaan Allah dan rahim ibunya, maka Allah telah tetapkan baginya segala perkara. Bahawa antara yang ditetapkan oleh Allah ni, asyaqiyun am sa'id, adakah dia ni orang yang akan mengakhiri kehidupan yang celaka di akhirat, ataupun merupakan orang yang akan menempuh jalan kebahagiaan. Di sini para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, adakah kita ni melakukan satu perkara yang telah ditetapkan akhirnya untuk kita, ataupun kita melakukan satu perkara yang lain? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan ayat Quran menjelaskan kepada mereka, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kamu semua hendaklah bekerja, berusaha untuk menjadi orang-orang yang salih, orang beriman. Sebenarnya setiap orang yang beriman itu dipermudahkan jalannya untuk keimanan, dan sebaliknya mereka yang lalai dipermudahkan baginya jalan kelalaian. Maka ayat yang ketiga, kata Al-Imam Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, menjelaskan bahawa mustaqir ini istiqrar. Istiqrar ni maknanya duduk tetap dalam diri. Bila seseorang itu menolak hidayah Allah Subhanahu wa taala, mendustakan mukjizat yang Nabi tunjukkan, terpampang depan mata kepala mereka, mereka masih menolaknya, maka sebenarnya telah takdir Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk mengakhiri hidup dalam menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Ayat keempat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Maksudnya sesungguhnya telah sampai kepada mereka melalui Al-Quran sebahagian daripada kisah-kisah umat-umat yang terdahulu, mengandungi perkara yang mencegah dengan sekeras-kerasnya daripada sifat kufur itu. Kalau orang-orang Quraisy ini yang sedang kita bincangkan, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri kebenaran mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tetap mendustakannya, mereka ini merupakan orang yang tidak ada pertimbangan yang waras. Betapa tidak, mereka hidup dekat dengan tempat tinggal kaum Samud yang akan kita bincangkan selepas ini. Mereka hidup dekat dengan tempat berlakunya banjir besar yang dinamakan sebagai Bukit Judi itu, yang akan kita bincangkan juga dalam episod berikutnya. Tetapi masih lagi tidak mengambil pengajaran. Dan mereka juga dekat dengan tempat berlakunya apa yang disebut tentang penerbalikan bumi. Di bumi kaum Sadum itu, dekat dengan mereka, di Jordan, di utara mereka. Mereka pergi berniaga di sana. Tetapi semua ini tidak memberi sebarang kesedaran kepada mereka. Kerana apa? Kerana pintu hati yang sudah pun tertutup. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat keempat ini, nanti akan datang kepada mereka apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yang merupakan perkara yang tidak digemari oleh mereka, iaitu bila dipanggil depan Allah Subhanahu wa taala kelak, mereka akan melihat apa yang mereka lakukan itu menerima azab sengsara yang cukup hebat. Mereka pun melihat api neraka dengan segala seksa yang diperuntukkan untuk orang-orang lalai dalamnya. Mereka benci perkara tersebut, takut, tidak suka, tetapi itulah yang mereka akan tempuhi. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ayat kelima, hikmatun balighatun fama tughnin nuzur. Demikian itu hikmah, pengajaran lengkap, tetapi segala peringatan itu tidak berguna bagi mereka yang ingkar. Ayat ke-6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Maksudnya, oleh itu palinglah mereka
Berpalinglah dari mereka wahai Muhammad, dan jangan mempedulikan mereka. Pada hari penyeru malaikat Israfil menyeru mereka pada hari kiamat kepada perkara yang tidak menyenangkan orang-orang yang bersalah. Berkata Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, ayat ini merupakan ayat yang menasahkan tuntutan untuk berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya pada hujung surah An-Nahl, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat ini menyeru kepada Nabi Muhammad dan umat Islam supaya berdakwah. Tetapi ayat ini mengatakan, ayat dalam surah Al-Qamar yang sedang kita bincangkan, fatawalla anhum, berpalinglah daripada mereka. Sebenarnya ayat ini bukan menasahkan ayat daripada mana-mana berkaitan tentang suruhan untuk berdakwah. Tidak sama sekali. Dan tidak ada contradiction di antara kesemuanya. Sebenarnya ayat ini khusus diturunkan selepas Nabi Muhammad SAW mendapati bibit-bibit keimanan, riak-riak keimanan tidak kelihatan langsung pada akhlak, pada sikap, pada tabiat orang yang menentang perjuangan baginda itu. Jadi kata Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, dalam konteks ini kita perlu memahami sebenarnya tidak ada yang menasahkan yang lain, tidak ada yang membatalkan antara satu sama lain. Ayat ini turun khas untuk peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi. Maknanya Nabi selepas berdakwah kepada mereka, mereka masih lagi tidak menerimanya. Itu satu pandangan. Pandangan yang dikemukakan oleh Imam Ibn Katsir pula menyatakan dalam perkara ini apabila kita melalui satu proses mendakwah orang kepada jalan Allah, tiba-tiba masih lagi menolak dan menentang, maka kita mengembalikan urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya menasihatkan kepada para pendengar rahmati dan dikasihi Allah sekalian, supaya kita beramal dengan satu doa. Doa ini merupakan doa daripada kitab Sahih Al-Bukhari, bahawa Nabi SAW sering mengamalkan doa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Maksudnya, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari susahnya bala, hinanya kesengsaraan, keburukan qada dan kegembiraan para musuh. InsyaAllah kita akan pelajari hadis ini, doa ini untuk kita amalkan bersama. Mudah-mudahan dapat kita terbiatkan bersama dalam satu kumpulan hadis-hadis, doa-doa daripada sunnah, daripada hadis Nabi SAW. Selepas kita sama-sama berjaya menerbitkan buku satu-satu doa daripada Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya membawa kita kepada kefahaman bagaimana nak beramal. Mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan kepada kita kemanisan, mengabdikan diri kepada Allah SWT, dan semuanya mengikuti lorong-lorong yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW, diperjelaskan oleh para ulama yang datang kemudian, golongan salaf yang begitu ikhlas memperjuangkan agama Allah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.